Leadership Community Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera yang saya hormati semua rakan-rakan pemimpin sekolah daripada sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Hari ini saya akan memberikan perkongsian berkaitan dengan pengantaran standard kompetensi pemimpin sekolah Malaysia Compass 2.0 siri baru yang dikeluarkan oleh Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. Berdasarkan surat siaran KPM yang telah pun dikeluarkan dan telah pun dipanjangkan kepada seluruh Jabatan Pendidikan di Johor dan kepada Pejabat Pendidikan Malaysia dan seterusnya kepada kepimpinan di peringkat sekolah. Jadi berdasarkan punca kuasa ini jelas menunjukkan bahawa semua PGB, guru besar atau pengetua dikendaki, dalam surat ini dikendaki, istilahnya wajib mengisi Compass 2.0 berdasarkan surat siaran ini dan dianya boleh diisi bermula 15 Januari dan berakhir sehingga 31 Ogos 2022. Jadi sebelum rakan-rakan mengisi dalam iCompass ini, eloklah kalau rakan-rakan didedahkan dahulu berkaitan dengan kandungan ataupun item-item yang diperlukan di dalam iCompass yang membolehkan semua rakan-rakan PGB, rakan pengetua dan sebagainya mendapat makluman yang lebih jelas sebelum rakan-rakan melaksanakan penerapan kendiri di dalam iCompass berkenaan. Semua maklumat yang berkaitan dengan standard kompetensi pemimpin sekolah Malaysia 2.0, rakan-rakan boleh download ataupun muat turun di dalam paparan https://bit.ly buku Compass 2.0 ataupun rakan-rakan sendiri boleh mengimbas QR code yang dipaparkan. Saya kongsikan sedikit dapatan data pengisian iCompass pada tahun 2021 sebagai makluman ataupun info kepada kita semua, dan didapati pada tahun 2021 semua PGB, semua kepimpinan di peringkat sekolah negeri Johor telah pun berjaya melengkapkan membuat penilaian kendiri masing-masing 100%. Jadi di peringkat ini saya ucapkan jutaan terima kasih. Bermaksud di bawah PPD MUA juga tuan-tuan dan puan-puan telah pun berjaya melaksanakan satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh IAB untuk melaksanakan penilaian kendiri. Ini sebagai info kepada kita semua. Tujuan standard kompetensi pemimpin sekolah Compass 2.0 adalah sebagai panduan standard kompetensi kepada pemimpin pendidikan dalam mengurus dan memimpin organisasi iaitu sekolah bagi menggantikan dua dokumen yang sedia ada iaitu Compass dan SKKK-SM. Jadi sebelum ni rakan-rakan PGB digendaki melengkapkan penilaian kendiri dalam dua versi iaitu Compass dan SKKSM.
Seterusnya menjadi asas keperluan latihan dalam pembangunan kapasiti pemimpin pendidikan melalui analisis keperluan latihan dan membantu pemimpin pendidikan untuk melihat perkembangan tahap kompetensi yang dicapai berdasarkan profil melalui penerapan kendiri untuk tujuan pembangunan profesional diri masing-masing. Jadi data yang kita perolehi di peringkat PPD dan sebagainya, kita akan gunakan untuk tujuan pembangunan kompetensi diri PGB di peringkat daerah. Dan selepas itu, barulah kita fikirkan bentuk-bentuk keperluan latihan yang diperlukan untuk peningkatan kompetensi kepimpinan di peringkat daerah masing-masing. Di sini saya ingin paparkan bahawa penilaian kendiri yang sebelum ini dilaksanakan dalam dua keadaan, iaitu berdasarkan Kompas dan SKKKSM, dan kali ini digabungkan menjadi Kompas 2.0 yang menggabungkan kesemua-semua elemen itu menjadi satu tapak yang komprehensif yang meliputi 5 elemen yang utama ataupun 5 dimensi yang utama. Dan inilah 5 dimensi dan kompetensi yang wajib semua kepimpinan di peringkat sekolah untuk melengkapkan keperluannya semasa membuat penilaian kendiri. 5 dimensi itu, yang pertama, dimensi berwawasan yang merangkumi 3 elemen, 3 item yang utama, iaitu pematuhan, akta, peraturan dan dasar pendidikan. Yang kedua, menterjemah visi dan misi KPM. Yang ketiga, penetapan strategi. Dimensi yang kedua iaitu instruksional yang berwarna hijau yang merangkumi 5 aspek, iaitu yang pertama, aktiviti instruksional kepimpinan itu sendiri. Yang kedua, berfokus kurikulum. Yang ketiga, pembudayaan penyelidikan. Yang keempat, pembudayaan ekosistem digital atau ICT. Dan yang kelima, pemantauan menyeluruh. Dimensi yang ketiga merujuk kepada sumber operasi yang merangkumi mengurus pelbagai data, mengurus sumber fizikal, mengurus sumber pendidikan, membangun sumber manusia, mengurus keuangan dan mengurus risiko. Dan yang keempat iaitu dimensi hubungan, hanya satu saja kompetensi yang merangkumi membina jaringan dan jalinan. Dan yang paling penting sekali, dimensi yang menjadi teras kepada keseluruhan penilaian kendiri ini, iaitu yang berwarna hitam yang di bahagian bawah itu, yang menjadi tunjang kepada semua sekali elemen penilaian kendiri, iaitu kualiti pribadi kepimpinan. Kualiti pribadi kepimpinan yang menjurus kepada 4 bentuk kompetensi. Yang pertama, integriti. Yang kedua, orientasi kecemerlangan. Yang ketiga, orientasi keusahawanan. Dan yang keempat, kemahiran mengurus kendiri dan sosial. Jadi inilah 5 dimensi utama yang akan dinilai. Bermaksud rakan-rakan akan melaksanakan penilaian kendiri tahap kepimpinan dan kompetensi masing-masing berdasarkan 5 dimensi dan beberapa kompetensi yang tertera di dalam rajah ini. Berdasarkan item kompetensi ataupun soal selidik yang dikemukakan,
Dinyatakan di situ bentuk, domain dan deskripsi. Kemudian tu dinyatakan juga kompetensi dan juga keterangannya, deskripsi. Dan yang penting di sini, rakan-rakan wajib meletakkan aras ataupun tahap pencapaian kendiri berdasarkan tahap yang dinyatakan. Paling bawah iaitu tahap 1 dan yang paling tinggi, yang paling sempurna iaitu tahap 5. Ataupun mudahnya, inilah skala bagi tahap kompetensi diri seorang pemimpin di sekolah. Bermula tahap 1 paling rendah dan yang paling tinggi iaitu tahap 5. Ya. Baiklah. Saya teruskan kepada dimensi yang pertama yang merujuk kepada dimensi berwawasan yang menjurus kepada 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama, pematuhan akta, peraturan dan dasar pendidikan. Kompetensi yang kedua, menterjemah visi dan misi KPM. Kompetensi yang ketiga, penetapan strategik. Di dalam pematuhan akta, peraturan dan dasar pendidikan, deskripsinya menerangkan bagaimana seorang pemimpin di sekolah dapat menjana amalan-amalan kreatif dan inovatif ke arah merealisasikan visi dan misi KPM berdasarkan jangkaan terhadap sebarang perubahan dan cabaran masa hadapan. Berdasarkan deskripsi yang diberikan, rakan-rakan boleh meletakkan keupayaan ataupun tahap kompetensi berdasarkan tahap skala yang diberikan, bermula pada tahap yang paling bawah iaitu 01. Keterangannya memberi dan berkongsi kefahaman tentang dasar serta menyebarluas maklumat berkaitan dasar. Maknanya sebagai PGB baharu sebagai contoh, dia tahu dan faham sahaja tentang dasar-dasar ataupun sebarang dasar yang terkini yang berlaku di peringkat KPM. Ataupun rakan-rakan lebih daripada yang pada tahap yang minimum, iaitu merujuk kepada yang ini saya berikan contoh tahap yang pertengahan pada tahap 03 yang membawa maksud rakan-rakan berjaya memastikan pematuhan dasar melalui penguatkuasaan dan program bimbingan berasaskan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Ya, bermaksud di sini bukan setakat memastikan pematuhan, tetapi rakan-rakan juga dapat melaksanakan program bimbingan kepada SLT dan MLT dan seluruh warga sekolah supaya pematuhan dasar-dasar terkini KPM berjaya dilaksana di peringkat sekolah masing-masing. Ataupun kita berjaya meletakkan diri kita pada skala yang terbaik, skala yang tertinggi 05, iaitu rakan-rakan telah pun berjaya membudayakan, istilahnya membudayakan pematuhan dasar untuk kecemerlangan organisasi melalui amalan kreatif dan inovatif. Ya, membudayakan. Membudayakan bermaksudnya semua warga sekolah bukan setakat tahu faham, tetapi ada unsur-unsur proaktif dalam apa jua penyebaran dasar-dasar terkini KPM di sekolah masing-masing. Seterusnya, kompetensi yang kedua, menterjemah visi, misi dan KPM, dan deskripsinya menerangkan sejauh mana seorang PGB dapat memperlihatkan keupayaan memahami, mentafsir, menyebarluas
dan mengambil tindakan bersama untuk mencapai visi dan misi KPM dengan mengambil kira jangkaan masa hadapan. Itu dia punya deskripsi. Dan dia punya keterangan skor bermula di peringkat yang paling bawah, iaitu 1, sekadar memahami, mentafsir dan menyebar luas visi dan misi KPM. Ini bermasa pada tahap tahu dan faham, maknanya kita sebar luas di peringkat warga sekolah sahaja. Ataupun yang paling tinggi, 5, menjana amalan-amalan kreatif dan inovatif ke arah merealisasikan visi dan misi KPM berdasarkan jangkaan terhadap sebarang perubahan dan cabaran masa hadapan. Sebagai contoh, apabila kita melaksanakan dasar baru TS25. Jadi kalau kita lihat di dalam dewan ini, kita dapat lihat contoh-contoh bagaimana rakan-rakan berjaya menjana amalan-amalan kreatif dan inovatif melalui penjenamaan semula nama sekolah TS25 yang ada contoh sekarang, contohnya Spirit, Semurni, Sedar dan pelbagai lagi. Itu dah dianggap sebagai kategori menjana amalan-amalan kreatif dan inovatif dan menyebar luas di peringkat bukan sekolah saja tetapi di peringkat daerah sebagai satu perkongsian amalan terbaik. Jadi rakan-rakan boleh melihatlah kita berada pada tahap yang mana. Ya. Seterusnya, penetapan strategik. Dalam deskripsi ini menerangkan sejauh mana semua PGP dapat menunjukkan keupayaan memilih strategi yang relevan dan mempunyai justifikasi berasaskan maklumat dengan mempertimbangkan kepelbagaian aspek dan alternatif. Ini berkaitan dengan penetapan strategik. Ya. Dan dokumen yang paling wajib yang ada di sekolah sebagai evidence sudah semestinya ya RPS. Ya. RPS sebagai nadi ataupun nyawa organisasi yang wajib ada pada semua sekolah. Dan bagaimana kita meletakkan kedudukan kita sebagai pemimpin, lihatlah tahap-tahap yang diberikan. Kalau paling bawah sekali, 1 contohnya hanya setakat merancang dan membuat analisis persekitaran bagi mengenal pasti isu dengan mengambil kira pelbagai maklumat. Bermakna pada peringkat ini, rakan-rakan baru saja dalam proses penyediaan ataupun perancangan penyediaan RPS contohnya lah. Ataupun pada tahap yang ketiga, mempertimbang pelbagai faktor dalam keboleh laksanaan pelan strategik. Sudah siap, tetapi sudah ada pelan tindakan dan juga pelan operasi, tetapi pelaksanaannya mungkin belum dilaksanakan. Hanya setakat perancangan sahaja. Do, check and action belum lagi dilaksanakan. Dan yang terbaik apabila kita meletakkan pada tahap yang tertinggi 5, iaitu menjajar semula pelan strategik dengan menerapkan budaya kreatif dan inovatif dalam merancang keperluan masa hadapan. Pada peringkat ini, rakan-rakan telah pun melaksanakan amalan 6P ataupun PDCA terhadap RPS yang telah diwujudkan di peringkat sekolah. Plan, do, check and action. Dan apabila kita pada peringkat action, barulah di situ timbulnya amalan baik yang boleh dikongsi ataupun berlakunya penambahbaikan, iaitu dengan menjajarkan semula
program ataupun aktiviti yang difikirkan sesuai untuk keperluan masa akan datang. Sebagai contoh, sewaktu pandemik, saya percaya semua rakan-rakan telah pun menjajarkan semua program aktiviti yang melibatkan kurikulum, HAM dan KOKO di peringkat sekolah. Itulah contoh yang terbaik, maknanya penjajaran semula. Kita dah rancang sebelum pandemik, tetapi bila pandemik, apa yang terkandung dalam RPS perlu dijajarkan semula. Seterusnya saya kongsikan berkaitan dengan dimensi yang kedua berkaitan instruksional. Instruksional ini menjurus bagaimana tanggungjawab kepimpinan sekolah, diri seorang pengetua atau guru besar melaksanakan sendiri tanggungjawab sebagai seorang pendidik di dalam instruksional yang melibatkan 5 perkara. Yang pertama, aktiviti instruksional itu sendiri. Yang kedua, berfokus kurikulum. Yang ketiga, pembudayaan penyelidikan. Yang keempat, pembudayaan ekosistem digital. Dan yang kelima, pemantauan menyeluruh. Berkaitan dengan instruksional berfokuskan kurikulum, sebagai deskripsi dia, jauh mana kita melihat keupayaan kita memimpin instruksional melalui penilaian, penyeliaan dan bimbingan sejajar hasrat kurikulum iaitu akademik, ko-kurikulum dan juga sahsiah. 3 aspek kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah ataupun HAM dengan memfokuskan perkembangan potensi murid. Itu dia punya deskripsinya. Dan saya percaya rakan-rakan telah pun berjaya melaksanakan ketiga-tiga elemen ini dalam akademik, ko-kurikulum dan juga sahsiah. Dan semua sekali akhirnya dia akan menjurus kepada kepentingan peningkatan dalam bidang kurikulum itu sendiri. Saya ambil contoh pada tahap 3, menggalakkan di mana tuan-tuan menggalakkan pemegang taruh dalam menyokong aktiviti instruksional berasaskan keperluan murid yang pelbagai dan membina kesedaran dalam memimpin kurikulum HAM dan ko-kurikulum. Pemegang taruh yang sinonim dengan sekolah iaitu PIBG, PIBK ataupun bagi SJKC, LPS, Lembaga Pengelola Sekolah. Yang ini dia mempunyai tanggungjawab dari segi sokongan yang direct kepada pembangunan kurikulum, HAM dan juga KOKO. Itu pada skala 3. Ataupun yang keempat, melibatkan pemegang taruh dalam memacu aktiviti instruksional berasaskan keperluan dan perkembangan murid yang pelbagai dan membina kesedaran dalam memimpin kurikulum, HAM dan KOKO. Semua bantuan, sokongan keuangan dan sebagainya oleh PIBK, PIBG berfokus kepada isu utama yang dihadapi oleh sekolah, terutamanya kepada keperluan peningkatan kurikulum ataupun sekarang ni peningkatan dari segi TP dalam pelaksanaan PBD. Dalam tahap 1 ataupun tahap 2. Kalau sekolah menengah mungkin berfokus kepada LMS iaitu keperluan pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM. Itu. Ataupun yang kelima, tahap yang paling tinggi, membudayakan iklim pembelajaran yang membolehkan murid meneroka disiplin ilmu secara kendiri. Saya percaya terdapat keaktifan PIBK ataupun sokongan PIBG
Dari segi sokongan dana digunakan bukan setakat keperluan murid yang berkeperluan tadi, tetapi dia menyokong kepada persekitaran pembelajaran yang berkesan. Contohnya menyediakan kemudahan ICT di dalam bilik darjah, menyediakan papan smart board, menyediakan smart TV dan lain-lain yang menyokong kepada keperluan membudayakan iklim pembelajaran yang menyeronokkan. Dan ini memang ada kaitannya dengan KRA yang ketiga bagi TS25. Juga KRA yang keempat, peranan, sokongan dan tanggungjawab PIBK. Ya. Dan seterusnya pembudayaan penyelidikan. Dari segi deskripsinya, rakan-rakan dikendaki melihat tahap keupayaan untuk mengenal pasti isu, mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi data serta membangunkan strategi intervensi untuk penambahbaikan. Di sini, diri tuan-tuan sendiri sebagai pemimpin sekolah meletakkan kita sebagai tanggungjawab utama supaya aktiviti pembudayaan penyelidikan berlaku di peringkat sekolah. Kalau kita lihat di sini dari segi tahap yang paling rendah hanya sekadar mengaplikasi pengetahuan dan melaksanakan penyelidikan untuk penambahbaikan organisasi. Kita guna data, kita analisis dan kita gunakan untuk tujuan intervensi. Itu sahaja. Ataupun pada tahap yang paling baik, pada tahap 3, bukan sekadar itu saja, kita menggalakkan warga sekolah. Kita menggalakkan, mendorong guru-guru melaksanakan penyelidikan. Dan penyelidikan yang paling sinonim untuk guru-guru kita iaitu kajian tindakan untuk penambahbaikan organisasi. So, kajian tindakan itu adalah sinonim satu keperluan bagi penambahbaikan amalan PDP bagi guru-guru di peringkat sekolah. Itu bagi skala 3. Ataupun rakan-rakan mungkin lebih hebat daripada itu. Lihat pada skala yang tertinggi, skala 5, iaitu meneroka peluang-peluang menyebar luas dapatan penyelidikan untuk penambahbaikan organisasi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Saya percaya ada di kalangan rakan-rakan kita yang sudah berjaya mendorong dan menggalakkan cikgu-cikgu kita menghasilkan apa jua bentuk kajian, tak kira kajian tindakan ataupun menghasilkan inovasi-inovasi yang dikongsikan pada skala yang lebih luas. Jadi kita sebar luas sekarang ni melalui platform-platform seminar, platform-platform perkongsian media sosial, Google Meet dan sebagainya. Dan saya percaya ramai di kalangan guru-guru kita telah pun dinobatkan mendapat pengiktirafan yang setara pada peringkat negeri dan juga kebangsaan. Sebagai contoh, Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali, Sekolah Serap dan banyak lagi lah sekolah-sekolah yang lain. Kalau kita lihat, dia punya tanggungjawab PGB sudah pun berjaya menunjukkan dari segi pengaruh, menggalakkan guru-guru menghasilkan bentuk kajian ataupun inovasi dan dikongsikan sehingga mencapai kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat kebangsaan. Dan yang akhir, yang penting dalam dimensi instruksional iaitu pemantauan menyeluruh. Ini adalah satu tanggungjawab semua PGP. Dari segi deskripsi, kita perlu melihat sejauh mana keupayaan untuk mengawal selia, menilai, mentafsir dan memberi maklum balas secara konstruktif bagi kemenjadian murid secara holistik.
Itu tanggungjawab kita. Adakah kita hanya sekadar yang pertama mengawal selia dan pemantauan secara menyeluruh bagi penambahbaikan organisasi? Ini bermaksud dari segi perancangan, takwim, pemantauan, dokumentasi memang ada di sekolah, semua ada, lengkap dan sebagainya, tetapi belum lagi pada tahap kita, kalau kita lihat pada skala yang ketiga itu, bagaimana seorang PGB dapat melaksanakan amalan membimbing warga organisasi sama ada SLT ataupun MLT untuk meningkatkan prestasi dalam aspek yang perlu ditambah baik bagi meningkatkan prestasi organisasi. Sudah jelas kalau dalam amalan TS25 kita ada satu pendekatan PLC yang sangat berkesan, yang boleh dijadikan sebagai budaya. Seorang PGB bersama SLT melaksanakan learning walk mengikut keperluan ataupun situasi sekolah masing-masing. Ataupun kita letakkan diri kita pada skala yang terbaik, pada skala yang tertinggi iaitu yang nombor 5, kita sudah pun berjaya membudayakan amalan pemantauan menyeluruh yang berkualiti beserta dengan tindakan susulan untuk melestarikan prestasi organisasi. Ini pada tahap ini, proses kerja berkualiti itu sudah pun menunjukkan kitaran yang lengkap 6P ataupun PDCA. A itu maknanya selepas saja kita melaksanakan pemantauan menyeluruh, pada tahap action sudah pun berlakunya penambahbaikan secara berterusan ataupun apa jua elemen-elemen yang boleh dikongsikan sebagai satu amalan yang baik. Yang itu. Seterusnya, dalam instructional, kompetensi yang terakhir, bukan yang terakhir juga, iaitu berkaitan pembudayaan ekosistem digital ataupun ICT. Deskripsinya, kita boleh meletakkan sejauh mana diri seorang pemimpin sekolah dapat memperlihatkan keupayaannya mencipta, mempromosi dan membudayakan pembelajaran era digital yang relevan dan dinamik dengan melibatkan semua warga organisasi. Bagi sekolah-sekolah TS25 yang sudah pun berjaya melengkapkan modul KMR, DTR, ianya sangat relevan bagi pembudayaan ekosistem digital di sini. Bagi sekolah TS25. Tidak semestinya sekolah yang bukan TS25 tidak ada pembudayaan ekosistem digital. Juga boleh ada. Sekiranya kita berjaya meletakkan pada tahap deskripsi yang dinyatakan di sini. Saya ambil contoh pada tahap 3 di mana peranan dan tanggungjawab seorang PGB dapat mempromosi dan menggalakkan penggunaan sumber digital secara menyeluas dan berterusan dalam pengurusan dan aktiviti instruksional. Saya percayalah, kita sudah pun diberikan platform secara percuma oleh KPM dengan menggunakan Google Classroom. Dan semua murid, diri tuan-tuan dan puan-puan diberikan akaun tersendiri. Bagaimana semua guru-guru dapat menghantar RTS di dalam platform Google Classroom di peringkat sekolah masing-masing. Bagi sekolah TI25, dia pun sudah ada persekitaran platformnya sendiri menggunakan sama ada Google Classroom ataupun apa-apa platform yang dipikirkan sesuai bagi menghimpunkan semua evidence PDP ataupun evidence yang lain yang boleh dijadikan contoh ataupun one-stop center yang boleh diakses oleh semua warga sekolah secara mudah
dan berkesan. Itu maksud dia. Okay. Ataupun yang paling skala yang paling tinggi, skala nombor 5, diri tuan-tuan menjadi suri teladan dalam pelaksanaan dan kelestarian ekosistem digital pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Tuan-tuan menjadi JU lah. Menjadi JU ataupun dipanggil menjadi sebagai penceramah bagi pembudayaan digital di peringkat sekolah. Sebagai contoh, ada satu amalan yang baik bagi TS25 di mana tuan-tuan sendiri sebagai ketua dapat menunjukkan skill bagaimana satu-satunya software ataupun sebarang perisian yang boleh dikongsi untuk warga sekolah dan juga boleh digunakan pada peringkat skala yang lebih luas lagi. Kalau di sini pada skala 5, maknanya pada peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Yang itu. Seterusnya yang ketiga, dimensi sumber operasi. Di sini ada 6 tahap kompetensi. Yang pertama, mengurus pelbagai data. Yang kedua, mengurus sumber fizikal. Yang ketiga, mengurus sumber pendidikan. Yang keempat, membangunkan sumber manusia. Yang kelima, mengurus keuangan. Dan yang keenam, mengurus risiko. Bagi mengurus pelbagai data, dia ada kaitannya dengan dimensi yang sebelum itu, iaitu kita ada kaitannya dengan ekosistem digital. Di mana kalau kita lihat pada deskripsinya, keupayaan mengumpul, menganalisis, menginterpretasi data yang relevan dalam membuat keputusan untuk melaksanakan penambahbaikan. Dia lebih kurang sama dengan ekosistem digital yang tadi. Saya ambil satu contoh di sini pada tahap skala yang tertinggi 5, di mana rakan-rakan dapat membudayakan penggunaan data dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk penambahbaikan organisasi secara berterusan. Sebagai contohlah, bagi sekolah TS25, di situ ada satu tool yang wajib kita sediakan, iaitu berkaitan dengan pintas. Dan di dalam pintas itu, satu elemen yang wajib ada di situ iaitu data terkumpul. Daripada data terkumpul, barulah kita boleh tentukan intervensi yang boleh kita putuskan, kita laksanakan sebagai satu intervensi bagi program-program tertentu. Itu satu contoh yang paling mudah bagi TS25. Maknanya kita membuat keputusan mesti disokong oleh data driven. Dan evidence yang paling sinonim sekali, paling sesuai bagi sekolah TS25 apabila kita sudah pun menyediakan pelan pintas. Kemudian disokong dengan pelan tindakan iaitu OPPM. Mengurus sumber fizikal bermakna keupayaan merancang, menyelaras, menyedia dan menyelenggara serta memanfaatkan aset dan kemudahan fizikal. Ini wajib. Tanggungjawab utama kita sebagai pemimpin memastikan bahawa sumber fizikal dalam keadaan sempurna, dalam tahap keselamatan yang tinggi dan dapat menyokong kepada persekitaran pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita. Jadi rakan-rakan boleh lihat berdasarkan pada tahap-tahap yang ada di sini. Saya hanya kongsi kepada 2 tahap saja. Kalau tahap yang ketiga, hanya sekadar menggalak warga organisasi manfaat aset dan kemudahan fizikal dalam mentadbir kurikulum, HEM dan co-kurikulum bagi menyokong peningkatan prestasi organisasi. Ataupun tahap yang paling tinggi, tahap 5, membudayakan penggunaan aset dan kemudahan fizikal dalam pelbagai aspek secara cekap dan berkesan dalam kalangan warga organisasi, komuniti dan pemegang taruh. Dia dah
lebih sikit, iaitu bukan sekadar warga sekolah tetapi kepada komuniti dan juga pemegang taruh. Semua kemudahan fizikal yang ada di sekolah boleh diguna sama, boleh diakses oleh komuniti setempat ataupun sesiapa saja yang boleh dijadikan sebagai pemegang taruh di sekolah. Dan ini bagi sekolah TS25 memang ketaralah di sini. Aktiviti PIDK banyak dilaksanakan di peringkat sekolah dengan menggunakan pelbagai kemudahan sumber fizikal yang ada di peringkat sekolah. Terusnya mengurus sumber fizikal bermaksud keupayaan merancang, menyelaras, menyelia dan memanfaatkan sumber fizikal serta mengintegrasi ICT dalam semua bidang. Mengintegrasi ICT dalam semua bidang. Tabir urus, kita ada gunakan ICT sudah semestinya, kurikulum, HAM dan pokok. Saya percaya semua elemen-elemen ini ada pada setiap bidang unit di peringkat sekolah. Semua sekali kita sekarang ke arah keperluan menggunakan ICT bagi memastikan tabir urus kita dapat dilaksanakan dengan berkesan. Contohnya bagi tahap yang kelima, membudayakan penggunaan sumber pendidikan dalam pelbagai aspek secara cekap dan berkesan dalam kalangan warga, organisasi, komuniti serta pemegang taruh. Ini lebih kurang sama dengan tadi dari segi penggunaan fizikal yang itu. Ataupun tahap yang paling rendah sekali, hanya sekadar merancang, menyelaras penggunaan sumber pendidikan bagi menyokong pentadbiran kurikulum HAM dan co-kurikulum. Maknanya apa jua kompetensi yang ada yang dinyatakan di sini, tahap satu tu hanya sekadar perancangan sahaja, belum kita laksana. Maknanya masih lagi dalam peringkat blueprint, iaitu dalam RTS mata-mata, yang itu. Ataupun yang keempat, mendorong kolaboratif komuniti dan pemegang taruh dalam menyediakan sumber pendidikan aset dan keperluan fizikal penggunaan untuk kecemerlangan organisasi, sokongan PIDK ataupun LPS dalam menyediakan keperluan fizikal sumber pendidikan. Seterusnya, membangunkan sumber manusia. Deskripsinya, keupayaan merancang, menyelia dan menilai pembangunan profesionalisme berterusan PSD dalam membangunkan kapasiti warga organisasi. Maknanya semua sekali diri PGB dan SLT, MLT dan juga guru-guru yang ada di sekolah, kita bangunkan semua potensi dia dan kita letakkan tahap bagaimana tanggungjawab kita melaksanakan tanggungjawab membangunkan sumber manusia berdasarkan tahap-tahap kriteria yang dinyatakan di sini. Sebagai contoh, kalau kita meletakkan pada tahap 3, kita hanya sekadar berjaya mendorong kolaboratif komuniti dan pemegang taruh dalam membangunkan kapasiti sumber manusia secara berterusan untuk kecemerlangan organisasi. Memang saya percaya rakan-rakan telah pun laksanakan pada tahap ini. Ataupun yang paling tahap tinggi, menjadi rujukan amalan pembangunan sumber manusia pada peringkat kebangsaan. Menjadi contohlah, menjadi benchmark sekiranya ada. Ataupun paling tidak pada tahap yang keempat, sekadar membudayakan pembangunan sumber manusia dalam pelbagai aspek secara berterusan bagi memenuhi keperluan masa kini dan masa hadapan. Mengurus keuangan juga satu kompetensi yang sangat penting bagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin di sekolah, iaitu setakat mana keupayaan tuan-tuan dan puan-puan merancang
dan mengawal pengurusan keuangan secara cekap dan mematuhi prosedur serta peraturan yang berkuat kuasa. Dan untuk ini kita memang tidak boleh leka dari segi keperluan mengurus keuangan secara cekap dan berkesan, dan kita telah pun diaudit oleh pihak yang berautoriti iaitu lembaga audit sekolah, dan keputusan-keputusan audit sekolah itu mencerminkan tahap kualiti pengurusan keuangan sekolah masing-masing. Kalau yang paling tinggi maksud menjadi rujukan amalan pengurusan keuangan pada peringkat kebangsaan. Bermaksud di sini, sekiranya sekolah tuan-tuan mendapat audit cemerlang, itulah dah boleh dianggap sebagai perkongsian dan boleh jadikan amalan pengurusan keuangan pada peringkat kebangsaan. Kerana pada peringkat kebangsaan, amalan pengurusan keuangan yang terbaik setakat ini kita setarakan pada laporan audit sekolah cemerlang. Kemudian tu diikuti yang bawah sikit, baik, memuaskan, dan yang paling bawah sekali iaitu berteguran dan sebagainya. Jadi cuba lihatlah laporan audit sekolah masing-masing dan kita padankan dengan tahap-tahap skor yang diberikan di sini. Dan akhir sekali mengurus risiko. Mengurus risiko di sini, tuan-tuan dikehendaki melihat keupayaan sama ada berupaya mengenal pasti, membuat jangkaan dan menganalisis risiko serta merancang tindakan pencegahan. Yang ini sangat sinonim dengan kita sewaktu tuan-tuan mengurus mentadbir sekolah sewaktu era pandemik. Di situ berlakunya keadaan-keadaan di luar jangka, risiko yang tuan-tuan hadapi sendiri dalam pelbagai keadaan, di mana tuan-tuan sendiri membuat keputusan secara cepat, tepat dan pantas. Itu maksudnya mengurus risiko. Kalau kita lihat di sini pada tahap 3, menggalakkan amalan membuat penilaian dan mengawal risiko dalam pengurusan projek ataupun program dan pengurusan organisasi bagi memastikan keutuhan tadbir urus organisasi. Maknanya kita dah rancang apa yang ada, kita dah laksana dan kita buat checking dan juga membuat action ataupun penambahbaikan. Ataupun yang terbaik sekali pada skala nombor 5, meneroka aspek terkini amalan pengurusan risiko bagi setiap projek ataupun program dan perancangan strategik bagi memastikan keutuhan tadbir urus organisasi. Selepas kita berada pada situasi normal, bukan lagi pandemik, bermaknanya kita mencari sentiasa membuat penambahbaikan dari segi tadbir urus yang berikutnya. Kita sentiasa diancam dengan kepelbagaian yang rencam di dalam sekolah ataupun persekitaran sekolah yang kita tidak pasti. Sebab itu kita perlukan perkongsian ataupun amalan-amalan pengurusan risiko, ataupun kita sentiasa mencari soft skill lain bagaimana kita dapat tingkatkan kompetensi dari segi pengurusan risiko yang lebih efektif dan berkesan di peringkat sekolah kita. Dan ini adalah dimensi yang bukan dimensi yang terakhir. Ada satu lagi dimensi, tapi ini dimensi yang menjadi dasar. Dimensi yang menjadi tunjang kepada keseluruhan dimensi bagi kompas ini, iaitu kualiti pribadi kepimpinan. Ada 4 aspek di sini yang melibatkan integriti, orientasi kecemerlangan, orientasi keusahawanan dan kemahiran mengurus kendiri dan sosial. Integriti adalah satu elemen yang tak boleh dipisahkan sebagai satu skop yang paling penting bagi semua pemimpin
di peringkat sekolah. Di peringkat ini, tuan-tuan dikendaki menilai diri sama ada tuan-tuan berada dalam keupayaan menghayati, menerap dan membudayakan nilai integriti dalam melaksanakan amanah dan kuasa berpandukan peraturan dan undang-undang yang sedia ada berkuat kuasa. Jadi, kalau kita lihat di sini pada tahap yang paling tinggi iaitu tahap 5, tuan-tuan telah pun berjaya menjadi suri teladan dalam melaksanakan amanah dan kuasa yang ditanggungjawabkan secara berintegriti. Ataupun pada tahap yang 3, membimbing warga organisasi dalam mengamalkan nilai integriti semasa melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan. Saya percaya pada peringkat ini, tuan-tuan sudah pun berjaya melaksanakan tahap 3 dan paling tidak tahap 4. Kita sentiasa memperingatkan warga sekolah kita, sentiasa mengamalkan dan mengutamakan nilai-nilai integriti pada setiap masa. Baik, yang kedua, orientasi keusahawanan. Orientasi keusahawanan ini bukanlah bermaksud tuan-tuan mempunyai potensi talent sendiri sebagai ataupun kita sebagai melaksanakan perniagaan di dalam sekolah. Jadi kita faham di peringkat sekolah kita ada koperasi, kita ada kedai buku dan sebagainya. Adakah itu dianggap sebagai contoh kita sudah pun melaksanakan orientasi keusahawanan? Bukan. Usahawanan di sini bermaksud keupayaan menghayati, menerap dan membudayakan ciri-ciri keusahawanan melalui inovasi dan kreativiti. Kerana dalam ciri keusahawanan, matlamat akhir iaitu menjana keuntungan ataupun dari segi outcome dia, apa objektif dalam sesuatu program tu. Maknanya kita dapat melaksanakan suatu program dengan cekap dan berkesan. Caranya mestilah ada unsur-unsur inovasi dan unsur-unsur kreativiti. Bukan makna di sini tuan-tuan selepas ini dikendaki melaksanakan perniagaan di peringkat sekolah. Tidak. Tetapi ciri-ciri keusahawanan itu iaitu yang merangkumi inovasi dan kreativiti di peringkat sekolah. Dan saya percaya ciri-ciri orientasi keusahawanan ini sudah pun ada di peringkat diri tuan-tuan masing-masing. Sama ada tuan-tuan meletakkan pada tahap 3, menerap dan menggalakkan pemikiran dan tingkah laku keusahawanan dalam kalangan warga organisasi. Ataupun yang paling bagus, nombor 5, meneroka peluang keusahawanan di luar organisasi yang boleh diguna pakai oleh warga organisasi. Saya percaya tuan-tuan mempunyai kreativiti bagaimana membuat pengaruh orang luar, pengaruh organisasi luar, membawa sesuatu manfaat ataupun program ataupun projek ataupun sumbangan kepada peringkat sekolah. Itulah yang dipanggil kreativiti tuan-tuan dalam melaksanakan orientasi keusahawanan. Dan akhir sekali iaitu hubungan, memanage jaringan dan jalinan. Ini saya rasa rakan-rakan sudah pun sedia maklum bagaimana keupayaan tuan-tuan dapat membina, melestari dan memanfaatkan hubungan dengan pelbagai pihak untuk pembangunan organisasi. Sama ada kita pada tahap yang ketiga iaitu menggalakkan warga organisasi untuk melaksanakan amalan jaringan dan jaringan secara optimal. Optimal ni maknanya yang telah pun dirancang di peringkat sekolah kita berjaya laksanakan. Kalau setahun kita tetapkan ada 3 aktiviti jalinan dan jaringan dalam RTS dan kita berjaya laksanakan. Tetapi kalau pada tahap yang nombor 5 itu lebih lagi. Maknanya menjadi rujukan
untuk melaksanakan jalinan dan jaringan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Contohnya program jalinan dan jaringan kita memberi impak bukan setakat sekolah tetapi kepada daerah dan boleh dijadikan contoh kepada sekolah lain bukan di dalam daerah, malah di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Saya percaya melalui amalan jalinan dan jaringan menerusi media sosial ataupun bentuk perhubungan maya di daerah kita sudah pun berjaya menjadikan dia sebagai satu amalan yang terbaik dan boleh dijadikan contoh. Baiklah, itulah tadi dari segi konten, huraian tentang dimensi dan kompetensi yang ada di dalam Kompas 2.0. Selepas ni saya akan jelaskan bagaimana rakan-rakan melaksanakan penilaian ini dengan melayari terus kepada laman web IEB ataupun yang tertera di sini ieb.moi.edu.my/index.php/ns/ ataupun Google saja pada sebarang browser, type saja laman web rasmi Institut Aminuddin Baki pun boleh juga. Tetapi saya percaya rakan-rakan sudah pun pernah membuka link yang diberikan di sini pada tahun lepas. Ini sebagai contoh paparan yang dapat diperhatikan dalam paparan rasmi IEB. Dan ingatan sebelum rakan-rakan dapat melaksanakan penilaian kendiri ini, rakan-rakan diwajibkan untuk menyemak status diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri, status terkini, terutama bagi rakan-rakan PGB baru yang baru dilantik. Pastikan bahawa status jawatan diri tuan-tuan adalah sebagai PGB dan bukannya sebagai selain daripada PGB ataupun masih lagi berstatus guru penolong kanan. Apabila status kita bukan berada pada status PGB, mana kita tidak boleh membuka ataupun melayari link bagi mengisi penilaian kendiri Kompas 2.0. Jadi ini ingatan kepada rakan PGB yang baru sahaja. Itu. Begitu juga rakan-rakan PGB memastikan juga, terutama yang baru, supaya maklumat di dalam e-operasi juga sudah pun dikemas kini, terutama dari segi perjawatan semasa. Itu jawatan semasa kita iaitu jawatan PGB dan juga tarikh-tarikh lantikan terkini. Dalam laman web IEB ataupun portal IEB, kita terus buka kepada INSYST, INSYST. Dan di sinilah kita wajib login menggunakan kata laluan dan password yang telah pun rakan-rakan pernah masuk sebelum ini. Kalau tak ingat tak apa, boleh research, boleh hubungi semula IEB untuk mendapatkan kata laluan yang terkini. Jadi sila rujuk kepada peraturan ataupun panduan ataupun menu-menu yang terdapat di dalam portal INSYST ini. Dan inilah paparan submenu yang terdapat pada INSYST. Pastikan, saya maklumkan tadi, supaya kita dapat mengemas kini profil. Walaupun kita sudah lama menjadi PGB, apa salahnya kalau kita buka semula bagi profil dan kita lihat semula
adakah maklumat yang tertera di situ adalah maklumat yang terkini, maklumat yang sah. Ya. Sila ambil perhatian bahawa semua PGB adalah bertanggungjawab terhadap maklumat diri masing-masing. Selepas kita mengemas ini maklumat diri tuan-tuan dan puan-puan, barulah tuan-tuan boleh memilih menu iCompass 2.0. Dia ada banyak submenu. Cuba pilih pada menu iCompass 2.0 dan di dalam itu juga ada submenu yang lain. Jadi rakan-rakan dikendaki juga bukalah pada menu yang pertama, panduan menjawab iCompass 2.0 pemimpin sekolah. Yang ini kalau dipikirkan perlu, rakan-rakan boleh layari. Kemudian rakan-rakan boleh melaksanakan penilaian kendiri bermula daripada bahagian A, iaitu bahagian demografi. Kemudian tu diikuti oleh bahagian B, penilaian kendiri Kompas 2.0. Kemudian tu apabila sudah selesai, rakan-rakan pergi kepada bahagian seterusnya, bahagian C, iaitu instrumen keperluan latihan. Dan akhir sekali bahagian D, rakan-rakan boleh melihat rumusan laporan individu apabila rakan-rakan telah pun melengkapkan keperluan-keperluan pengisian di dalam bahagian A, B dan C. Ini yang terkandung dalam menu iCompass. Dan saya paparkan di sini, apabila rakan-rakan telah pun selesai melengkapkan bahagian A, B dan C, dalam bahagian D, rakan-rakan boleh lihat rumusan bagi diri anda masing-masing dan muat turun dan cetak dan simpan sebagai rujukan apabila ada keperluan pegawai SIP ataupun sesiapa saja, pegawai IB, apabila hadir ke sekolah berjumpa tuan, berbincang berkaitan dengan kompetensi, inilah evidence yang akan dirujuk di peringkat sekolah. Laporan ini, saya ulang lagi sekali, laporan ini wajib dicetak dan disimpan sebagai dokumen wajib di peringkat tuan-tuan dan puan-puan di sekolah. Ini hanya pada bahagian B. Selepas sahaja selesai, rakan-rakan melengkapkan penilaian kendiri bahagian A, B dan C. Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi dalam laporan ini lengkap dibagikan contoh skor markah yang diperolehi, ya, berdasarkan dimensi dan juga berdasarkan kompetensi masing-masing, dan diberikan juga paparan dalam bentuk grafik, ya, juga dalam paparan sarang laba-laba untuk memperlihatkan lebih mudah berdasarkan 5 dimensi yang rakan-rakan perolehi. Dan ini adalah dia punya ulasan keseluruhan bagi tahap kompetensi yang rakan-rakan peroleh. Dan bahagian C, laporan keperluan latihan ini sebagai lebih menyeluruh berdasarkan domain dan juga kompetensi, kemudian itu skor individu dan ada juga skor di peringkat kebangsaan. Ya, di peringkat kebangsaan. Dan sekiranya rakan-rakan menghadapi sebarang masalah, boleh rujuk kepada pegawai SIP ataupun desk officer di peringkat PPD, sama ada PPDR kalau skor rendah, iaitu Cik Muhammad Isa lah, bagi sekolah menengah Cik Muhammad Ramli.
Dan selepas ini rakan-rakan dikendaki melengkapkan ataupun membuat penilaian sendiri selepas taklimat ataupun bengkel diberikan ini. Jadi rakan-rakan bolehlah melaksanakan penilaian sendiri dalam keadaan yang lebih selesa, memerlukan daya ketenangan yang membolehkan rakan-rakan berfikir bagaimana rakan-rakan boleh meletakkan diri tuan-tuan sebagai seorang pemimpin di peringkat sekolah berdasarkan 5 dimensi yang saya bentang tadi. Jadi itu saja perkongsian saya yang saya boleh kongsikan hari ini, dan selepas ni saya harapkan supaya di peringkat kita penilaian yang anda lakukan lebih telus, lebih yakin, lebih mencerminkan nilai kompetensi diri kita sebagai pemimpin yang berkesan di peringkat sekolah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. School Leadership Community Channel.